Assalamualaikum. Hai. Saya Suryati dari Suryati Home Property. Okey, kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada masalah, mengalami rasa takut, resah, gelisah, risau, lepas tu tangan berpeluh, kaki kadang-kadang berpeluh walaupun kadang-kadang muka-muka pun berpeluh-peluh kan. Jadi tapi saya bukan doktor pakar. Saya nak beritahu, saya bukan doktor pakar, tapi saya buat kerja, saya membantu merawat pesakit saya ni lebih daripada 20 tahun dalam bidang ni lah. Jadi benda ni sebenarnya keadaan berpeluh ni dia mengganggu kehidupan kita sehari-harian sebenarnya kan. Okey, jadi bila selalunya keadaan berpeluh ni dia berlaku apabila terdapat tekanan. Kadang-kadang bukan tekanan sangat pun. Kadang-kadang bila kerja banyak tangan berpeluh. Ini aduan yang saya terima daripada saya punya pesakit, klien. Dia kata resah, kata risau. Bila pegang dokumen basah, bila pegang kertas basah, pegang pen basah, pegang apa benda pegang, kadang-kadang benda itu boleh terlepas. Habis kalau keadaan tu jadi bila banyak sangat dia akan jadi macam tu. Lepas tu dia akan mengotorkan kertas, kadang-kadang baju, kalau baju yang bila kita bahagian-bahagian lain yang dah kotor, lepas tu kadang baju tudung pun jadi kotor. Jadi dia kata sebab jadi macam hidup tak happy lah. Dia kata tak ceria, tak gembira lah. Dia rasa macam resah, rasa macam mana kotor. Dia kata ada juga setengah yang datang pada saya tu datang berpeluh-peluh. Saya kata dari mana? Saya kata berlari ke? Dia kata tak. Dia kata okey Kak Ina, khabar. Lepas tu saya kata okey, berlari ke? Saya kata. Dia kata tak, bukan berlari. Dia kata cuma dia kata baru sampai, baru keluar kereta, tapi nampak peluh yang sangat teruk. Peluh basah, muka dia basah. Kadang buat kerja sikit pun. Dia kata saya ni, dia kata buat kerja kadang-kadang dia kata memang sikit pun dah berpeluh-peluh. Dia kata sihat ke? Saya kata tak tentu. Saya kata benda tu bukan macam ni. Itulah dia kata kadang-kadang banyak sangat sampai kadang-kadang bila saya lagi, dia kata bila saya bagi talk ke, dia kata kadang-kadang kena bercakap depan orang ramai, dia rasa peluh tu mengalir, dia kata daripada badan dia tu sehingga ke kaki-kaki. Dia kata wah, saya kata kan. Jadi benda ni saya tengok banyaklah benda ni, kes-kes berpeluh ni sangat ramai, sama ada peluh tangan sahaja ataupun kaki. Ada yang satu kes yang kaki tu sehingga dia kata apabila dia kerja banyak, dia kata lagi sampai dia kata dalam okey berjalan okey. Jadi kadang-kadang dia kata di kaki dia pun, dia kata kadang-kadang di kasut dia kata sampai basah, stokin pun jadi basah. Bayangkan, dia kata bila dia keadaan tu kata macam ada sedikit tekanan. Jadi dia kata dia risau, dia kata tak tahu kenapa benda. Lepas tu dicarangkan selalunya okey apabila customer pesakit saya macam ni, selalu mereka dicarangkan supaya membuat sedikit pembedahan di kelenjar peluh. Masing-masing tak nak sebab takut, dia kata bila berbuat di situ dia jadi akan jadi lebih bermasalah. Jadi saya kata saya pun tak pernah menjanjikan apa-apa, tapi ini merupakan kes biasa daripada kanak-kanak, daripada pelajar sekolah yang kami pernah rawat, daripada pelajar sekolah, daripada orang yang dah dewasa yang dah bekerja. Yang ni perkara biasa sebab dia kadang-kadang peluh tu tak tahu punca sebab apa. Kan, jadi tapi yang selalu saya tengok keadaan tu ada sedikit tekanan ataupun panik. Kalau panik lagi teruk lah, peluh dia sampai basah. Jadi kita boleh tengok sendiri lah. Saya pernah nampak satu orang tu, bila budak sekolah lah kan, dia datang kat saya, bila saya tanya dia tengok sendirinya dia peluh, tangan dia basah. Kita boleh nampak peluh tu keluar ni, peluh basah. Lepas tu saya pegang, tangan dia sejuk sangat lah. Bila saya pegang tu, saya kata kamu ni kenapa? Dia kata, betul mak, dia kata macam ni lah. Dia kata kalau kita tanya dia, inilah dia kata, inilah sikap dia kata. Peluh, dia kata macam takut. Mak dia akan cakap macam tu. Maksudnya lagi bila jadi macam tu, jangan bagi tekanan. Boleh tak jangan bagi tekanan? Jadi kalau bagi tekanan, dia lebih lagi dia tak boleh nak stabil. Jadi bila kata saya tengok balik, jadi history dia, kenapa dia jadi macam ni selalunya, mereka pernah jatuh, pernah angkat berat dulu masa sekolah, jadi kadang-kadang air tak cukup. Jadi bila saya tanya balik, dia punya latar belakangnya selalunya pernah ada alami kecederaan lama. Yang ni memang selalunya saya lihatlah benda ni kan. Jadi kita nampak benda ni macam simple, tapi tak simple lah bagi mereka yang kalau bayangkan kalau kita bekerja, pegang dokumen kotor, pegang buku. Kadang-kadang kata satu budak tu, dia kata sampai mak dia cakap, dia kata buku tu tak rupa buku.
Dia kata sini hitam, sini tapuk hitam, dia kata. Dia kata macam mana? Dia kata macam tu. Jadi dia tak tahu kenapa tangan tu berpeluh yang banyak macam tu. Lepas tu ada yang sampai ke kaki. Jadi macam tengok keadaan lah. Bila tengok keadaan kepada tekanan yang dia terima. Jadi benda ni selamanya saya tengok memang dia pernah alami kecederaan lama. Yang ni daripada pengalaman saya akan tanya itu saya punya cara saya macam mana saya diagnose seseorang itu dan bagaimana saya merawat, dan alhamdulillah insya-Allah biasanya dia akan berkurang dan dia semakin okey lah. Selalunya apa yang saya tengok, yang ada satu orang yang datang berpuluh-puluh walaupun hanya baru keluar kereta, dia kata dia tak pergi ke mana tapi badan memang kita nampaklah peluh. Saya kata kenapa Hafiz? Dia kata macam tu nama dia lah. Saya kata ni bukan nama sebenar lah. Saya kata kenapa? Dia kata alah baru balik macam ni. Dia cakap macam tu kan. Saya kata kenapa peluh teruk sangat? Itulah dia kata memang peluh. Dia kata lepas tu dia alat peluh dia, lepas tu peluh lagi. Lepas tu saya kata okey dia relax. Saya kata tenang dulu. Saya kata saya bercakap dengan saya kata kan. Lepas tu dia relax, baru peluh dia kurang. Jadi kita nampak lah bila dia ada tekanan, sebenarnya dia kena ambil ubat untuk mak dia, untuk adik dia. Jadi dia macam dia lupa benda dah lambat, waktu dah lambat. Jadi saya dekat nak tutup klinik, jadi tutup kedai. Jadi dia rasa macam satu tekanan bagi dia. Maksudnya dia rush daripada office dia tengok masa saya betul-betul tinggal saya betul-betul pukul 6 dan kebetulan saya tak tutup lagi kan masa tu. Jadi dia rasa macam satu tekanan lah bagi dia. Bukan tekanan berat sangat pun kalau kita fikirkan. Cuma mak dia besar suruh ambil ubat mak dia dengan ubat adik dia. Itu saja daripada office. Dan kebetulan dia ingat kapal lepas saya pukul 6, dia ingat saya dah tutup. Jadi dia keluar tu dah keadaan berpeluh-peluh. Itu saja. Kita nampak tak kesian. Orang yang berpeluh ni kadang-kadang kita kesian. Saya pun kesian tengok. Kan, jadi itulah sebenarnya benda ni boleh insya-Allah boleh dibantu. Dan bila benda ni kalau nak buat operasi, kalau dia tanya saya dia nak buat operasi, itu bukan bidang saya tak tahu. Maksudnya memanglah saya tahu ada sikit ilmu, tapi saya tak boleh komen sebab masing-masing ada cara untuk diagnose masing-masing punya bidang. Jadi bidang saya rasa saya kena rawat diri itu sebab bila jadi keadaan berpeluh ni disebabkan oleh sistem badan dia yang tidak seimbang. Jadi kita kena rawat sistem badan dia. Itu saya punya kaedah. Jadi kalau kata nak suruh operate apa semua, yang tu saya no comment lah. Jadi kalau ditanya saya tak tahu. Jawapan saya tak tahu sebab itu bukan cara saya. Okey. Jadi saya minta maaf. Jadi seandainya kalau ada siapa yang perlu nak dibantu, kita cuba bantu insya-Allah. Tapi saya tak menjanjikan apa-apa, tapi setakat ni insya-Allah memang boleh dibantu. Jadi boleh PM saya lah insya-Allah. Okey, saya minta maaf andainya ada benda yang tersilap, dan saya bukanlah kata saya menjanjikan kesembuhan sebab kesembuhan bukan milik saya, kesembuhan adalah milik penuh Allah. Semoga Allah merahmati kita dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Okey, assalamualaikum.